أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merapatkan kesyukuran kepada Allah SWT kepada kita yang berjumpa kembali sama-sama kita kongsi ilmu dengan tazkirah untuk diri saya dan diri semua yang melihat tontonan ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya dan diri anda semua, insyaAllah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, saya berpesan pada diri saya dan diri anda semua untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebenar-benar ketaatan, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita akan beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Saya ingin mengajak kepada anda semua untuk sama-sama kita menghayati satu tajuk sebenarnya bulan Maulid Rasul SAW, iaitu indahnya akhlakmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, keindahan akhlak Rasulullah SAW menggambarkan kecantikan Islam. Ini terbukti apabila keindahan akhlak baginda SAW ini berjaya menarik minat orang bukan Islam untuk mendekati Islam dan menganut ajaran Islam. Ada keindahan dan ketinggian akhlak Rasulullah SAW yang dapat kita contohi ialah ketika mana Nabi SAW menghalang para sahabat dan ingin mengambil tindakan pada seorang badui yang membuang air kecil dalam Masjid Nabawi. Oleh baginda Nabi SAW bersabda, bagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya'uhu ahriqu ala bulihi sajalan mimma aw zanuban mimma fa innama bu'ithtum muyassirin walam tub'atu mu'assirin. Biarkanlah dia dan kamu curahkanlah sebekas air pada tempat kencingnya. Sesungguhnya kamu diutuskan untuk memudahkan dan bukan untuk menyusahkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Contohilah keindahan akhlak Rasulullah SAW. Yang mana hadis lagi yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, inni la'akumu fi shalah uridu an tutawwila fiha asma'u buka as-sabi wa atajawwazu fi salati karahiyata an ashqa ala ummi. Sesungguhnya ketika aku mendirikan solat, aku ingin memanjangkan. Tiba-tiba aku mendengar tangisan bayi, lalu aku ringkaskan solat kerana aku bimbang menyusahkan ibunya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, Rasulullah SAW tidak pernah berlaku kasar pada sesiapa pun, walaupun terhadap ahli keluarganya sendiri. Baginda Nabi SAW memperlakukan dengan penuh kebaikan dan penghormatan terhadap para isterinya dan juga anak-anak cucunya. Baginda Nabi SAW membantu para isterinya dengan meringankan tugasan rumah tangga. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa baginda Nabi SAW membaiki terompahnya, menjahit bajunya sendiri dan melaksanakan pekerjaan dengan tangannya sendiri. Baginda Nabi SAW mencuci pakaiannya sendiri, memerah air susu kambing diri-dirinya
dan menyelesaikan segala urusannya sendiri. Rasulullah SAW juga bersikap lembut dan menzahirkan rasa cinta kepada anak cucunya. Pernah satu ketika, seorang laki-laki yang bernama Al-Aqra' bin Habis melihat baginda Nabi SAW sedang memeluk dan mencium cucu-cucunya yang masih kecil. Kemudian Al-Aqra' pun berkata, "Walaupun aku mempunyai 10 orang anak, namun tidak seorang pun dari mereka aku pernah cium." Baginda pun bersabda melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak mengasihani tidak akan dikasihani. Selain itu juga, Rasulullah SAW adalah seorang suami yang amat baik. Sebagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda yang maksudnya, "Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Muslimin muslimat yang dimati oleh Allah SWT. Rasulullah SAW juga seorang yang tawaduk ataupun seorang yang sangat rendah diri. Bila baginda Nabi bergaul dan bercampur dengan masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis daripada Aisyah, daripada oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "In kanatil amatu min ima'i ahli Madinah la ta'khuzu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tantaliqu bihi haitsu sya'at." Sesungguhnya seorang hamba memegang tangan Nabi SAW dan membawa baginda berjalan-jalan mengikut kehendak. Dialah seorang pemimpin agung seumpama Rasulullah SAW yang boleh merendahkan diri walaupun bergaul dengan seorang hamba. Baginda SAW sanggup meluangkan masa dan menunaikan hajat mereka. Alat ini amat wajar kita contohnya. Bahkan sesungguhnya orang yang tawaduk dan merendah diri itu akan diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga merupakan seorang pemimpin agung umat Islam yang tiada tolak bandingnya. Baginda memiliki ciri-ciri kepimpinan dalam semua aspek yang diperlukan. Tambah lagi dengan kepribadiannya yang dihiasi akhlak mulia dan terpuji. Sejarah kepimpinan Rasulullah SAW jelas menjadi bukti bahawa baginda Nabi SAW bukanlah seorang yang bersifat agresif atau bertindak secara melulu. Bahkan baginda SAW adalah seorang yang sangat sabar dan tenang, malah tidak pernah berdendam kepada musuh-musuhnya. Ini dijelaskan dalam kitab-kitab sirah, bagaimana berlakunya pembukaan kota Mekah. Imam Ibn Katsir menjelaskan dalam tafsirnya dengan menyebut, Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada bukan Islam. Yang tidak memerangi kalian, seperti berbuat baik pada wanita dan orang yang lemah antara mereka. Nabi SAW juga melarang sama sekali bertindak zalim terhadap golongan orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sufwan bin Sulaim, Nabi SAW bersabda, "Ala man zalama mu'ahadan aw in taqatsahu aw kallafahu aw taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsi fa ana hajijuhu yawmal qiyamah." Ingatlah, siapa yang menzalimi terhadap kafir mu'ahad
Tapi mahal oleh kafir, orang kafir yang tidak memusuhi umat Islam. Ingatlah siapa yang menzalimi terhadap kafir mu'ahad, mengurangi haknya, membebani mereka di luar kemampuan mereka, atau mengambil harta mereka tanpa kerelaan, maka akulah yang akan menjadi hujah membelanya pada hari kiamat nanti. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, sesungguhnya keindahan akhlak Rasulullah SAW dari siapa yang mampu menangkan. Hanya pujian-pujian terhadap keindahan akhlak tersebut tidak memadai jika kita sebagai umat Islam tidak berusaha. Tidak berusaha untuk mengikut jejak langkah baginda Nabi SAW, untuk kita memaparkan keindahan Islam pada umat manusia keseluruhan. Sebagai kesimpulannya, marilah kita mengambil beberapa pengajaran, iaitu yang pertamanya, sebagai umat Islam, kita hendaklah yakini bahawa Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Yang keduanya, sebagai umat Islam kita hendaklah mempamerkan akhlak yang mulia sebagaimana gambaran keindahan Islam itu. Dan yang ketiganya, sebagai umat Islam, hendaklah kita mencontohi akhlak Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan kita. Untuk akhirnya, bila kita renungkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik di hari akhirat, serta ia pula menyebut dan menyebut Allah sebanyak-banyaknya dalam masa susah dan senang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Akhirnya, ya kita sama-sama untuk kita mencontohi akhlak baginda Nabi SAW. Ia ada manfaat untuk diri saya dan diri muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Sama-sama kita mengambil iktibar pengajaran pada apa yang telah disampaikan ini. Yang baik datang daripada Allah SWT. Saya silap dari kelemahan diri saya. Qul qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.